Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengingatkan wakil rakyat bukan Islam supaya tidak mencampuri urusan agama Islam, khususnya mengenai isu poligami yang dibangkitkan di Dewan Rakyat. Dia merujuk kepada hantaran di media sosial berkaitan poligami yang disentuh oleh Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zizin. Bagaimanapun hantaran itu kemudiannya telah dipadamkan. Jelas Tuan Ibrahim apa yang dibangkitkannya di Dewan Rakyat semalam bukanlah memberi fokus pada isu poligami. Sebaliknya menekankan soal lambat kahwin ataupun bujang senja dalam kalangan wanita. Katanya isu saya bangkitkan bukan soal poligami, tapi peranan kerajaan dalam menyelesaikan masalah rakyat yang dihadapi sebahagian besarnya golongan yang lambat kahwin, itu isunya. Saya sebut poligami itu tidak kena mengena dengan jumlah tak kahwin. Poligami saya sebut dilihat seolah satu jenayah. Padahal poligami dibenarkan oleh syarak, ini bukan isu ajaran PAS. Beliau ni banyak campur tangan dalam isu melibatkan agama Islam. Saya harap pihak keselamatan kena ambil tindakan. Jangan biarkan orang macam ini membuat kenyataan yang menyinggung perasaan orang Islam. Islam ni bukan soal PAS, ini peraturan agama sebenar. Dan kita tentang benda-benda yang mungkar, tidak kira mungkar dari aspek mana. Sim dalam hantaran di media sosial memali Ahli Parlimen PAS yang menentang konsep kumpulan antarabangsa termasuk Coldplay, namun bersetuju dalam soal poligami. Tuan Ibrahim mencadangkan kepada kerajaan supaya memberikan sokongan moral kepada bujang senja yang mampu untuk berpoligami. Ahli Parlimen Kubang Keren itu berkata, amalan itu boleh menjadi jalan keluar kepada jutaan wanita yang masih belum berkahwin walaupun selepas umur 30 tahun. Katanya, saya melahirkan kebimbangan dalam peningkatan rakyat Malaysia yang disebut istilah bujang senja yang lambat kahwin. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, tidak menjadi satu kesalahan menentang konsep yang boleh membawa kepada kemungkaran. Katanya, komen Sim di media sosial telah menimbulkan suasana tidak selesa dalam kalangan orang Islam di negara ini. Katanya, jadi kita jelas tulisan beliau ini menggambarkan serta menimbulkan suasana tidak selesa dalam kalangan orang Islam sebab yang dikomen bukan soal PAS, ini soal agama. Siapa nak buat tak tahu itu soal kedua, tapi ini soal agama. Saya fikir polis perlu bertindak. Oleh itu, pihak berkuasa termasuk polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diminta bertindak terhadap hantaran yang telah dibuat Ahli Parlimen PKR itu. Katanya, kalau sebelum ini dia pihak berkuasa bertindak pada mana-mana pihak yang menulis menyinggung perasaan untuk diambil tindakan, saya fikir tak ada laporan polis pun dia boleh bertindak. Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dicabar menyatakan tempoh masa dan komitmen yang boleh diberikan menghadiri sidang Dewan Rakyat sekiranya terpilih menjadi Ahli Parlimen Kemaman. Ketua Pemuda UMNO Terengganu, Tengku Hafiz Tengku Putra berkata, persidangan Dewan Rakyat mengambil masa antara 1 hingga 2 bulan bagi setiap sesi dan komitmen tinggi diperlukan bagi setiap Ahli Parlimen. Katanya, saya cabar beliau Ahmad Samsuri untuk beritahu rakyat Terengganu dalam ucapan beberapa hari beliau boleh beri komitmen penuh untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Jika dilantik menjadi Ahli Parlimen, boleh penuh atau tidak. Kita boleh semak macam mana setiap perkara yang melibatkan nelayan, kebajikan dan pertanian dengan kebanyakannya datang daripada kerajaan pusat. Kalau seorang Ahli Parlimen gagal menghadirkan diri, sudah tentu dia tertinggal untuk bawa suara rakyat sebab soalan-soalan tambahan ini akan menjadi polisi kepada kerajaan sendiri dan kalau ia silap, ia akan menjadi teguran untuk kerajaan. Dalam pada itu, Tengku Hafiz berkata, calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor adalah individu yang layak menjadi Ahli Parlimen Kemaman. Katanya, kredibiliti dan disiplin tinggi yang ada pada bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu melayakkan beliau menjadi wakil rakyat yang akan membawa suara rakyat. Katanya, dalam keluarga yang menjadi tonggak sesuatu institusi itu sudah tentu ayah dan sepanjang bersama calon, kita dapat rasai sifat keayahan dan kebapaan Tan Sri. Saya kata demikian kerana sempat berbual dengan calon ketika lawatannya di kawasan dan beliau sendiri dengan penuh terbuka menyatakan sekiranya diberi peluang keutamaan kepada anak muda. Ning Ilin Zurina Ning Abdul Rashid yang memanfaatkan petisyen mencabar enakmen kanun jenayah syariah Kelantan mengesahkan dia merupakan ahli manfaat nasional selepas CJ keahlian milik wanita itu tersebar di sosial media. Melihat tangkap layan CJ yang tular, jelas nama Ning Ilin tentera di CJ tersebut bersekali dengan nombor keahliannya dalam manfaat nasional. CJ itu dilihat ditandatangani Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden MN ketika itu. Turut tersebar foto memaparkan wanita itu bergambar dengan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Anwar Musa. Ning ini menjelaskan dia mendaftar sebagai Ahli MN selepas dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Katanya, ya CJ itu benar, Anwar Musa jemput saya jadi ahli. Bila Presiden sendiri yang jemput, kita turuti. Ning Ilin sebelum ini menjelaskan fotonya bersama Taqiyuddin diambil pada Mei tahun ini ketika Majlis Hari Raya Muafakat Nasional. Susulan tersebar keratan CJ tersebut, timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang Ketika Pentadbiran Perikatan Nasional iaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisyen Ning Ilin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Ada juga yang mempersoalkan Ning Ilin sebenarnya bersama dengan siapa.
Bahkan timbul dakwaan mengatakan ada unsur sabotaj dari pembangkang untuk mencemarkan nama Kerajaan Perpaduan apabila menunggang kes ini. Untuk rekod, petisyen ini ingin supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 dibuat semasa pemerintahan Perikatan Nasional pada tahun 2022. Tetapi untuk memahami ringkas isu ini, Ning Ilin sama sekali tidak mencabar undang-undang syariah. Tetapi ianya adalah kes yang mencabar keabsahan pindaan 20 enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan yang digubal pada 2019. Ianya adalah kerana 20 pindaan tersebut bertindih dengan Undang-Undang Kanun Kesihsahan di peringkat persekutuan. Ia juga berkaitan kompetensi Dun Kelantan dalam mengubal undang-undang. Ketua Hakim Negara Tunku Maimun Tuan Mat juga telah menafikan tanggapan bahawa Mahkamah Syariah akan terkubur berikutan petisyen dikemukakan waktu itu yang mencabar peruntukan undang-undang dalam enakmen tersebut. Walaupun tidak dicalonkan semula untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi sejak PRU ke-14, bekas ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid tetap bekerja keras dalam kempen pilihan raya kecil kali ini. Malah menurutnya dia tetap bersemangat dan turun berkempen seperti diri sendiri yang bertanding. Katanya, kita dalam PAS ini tidak timbul soal siapa calon itu semua. Kita bekerja demi perjuangan walau siapa saja jadi calon. Yang pentingnya kita inginkan kemenangan. Sama saja macam bertanding, keluar pagi balik malam, ceramah apa semua. Sama saja, bezanya cuma batang tubuh calon berbeza. Pilihan Raya Kecil Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias pada PRU ke-15 lalu selepas mendapati wujudnya unsur rasuah. Dalam pengundian pada 2 Disember depan, Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu akan berdepan dengan calon Barisan Nasional Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang juga bekas Parlimen Angkatan Tentera Malaysia. Seramai 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu termasuk 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan 12 pengundi tidak hadir luar negara. Sementara itu mengulas mengenai momentum sokongan terhadap Samsuri, Cik Alias berkata respon rakyat tidak menunjukkan perubahan seperti mana situasi pada pilihan raya umum dan negeri sebelum ini. Malah dia turut yakin kesibukan Samsuri yang terpaksa membahagikan masa untuk berkempen dan menguruskan negeri tidak menjejaskan peluang kemenangan mereka. Katanya, insya-Allah kalau tengok perkembangan kempen, respon rakyat itu masih lagi tidak berubah seperti mana PRU 15 dan pilihan raya negeri lepas. Saya rasa kesibukan Samsuri tak jejaskan kempen sebab rakyat pun faham kita pembackup melibatkan semua pimpinan peringkat kawasan jentera tetap berjalan lancar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan betapa Perikatan Nasional berjaya mendapat sokongan golongan pengundi muda pada PRU ke-15 dan pilihan raya negeri berlalu. Katanya, Alhamdulillah PRU 15 dan PRM baru-baru ini gelombang orang muda berlaku. Orang-orang muda yang berumur 21-40 tahun ini sokong kita. Majoriti sokong kita belaka yang tinggalnya orang tua-tua yang tak reti bahasa. Yang tua usia 60-70 yang berkarat hijau ini tak payah kira lah. Apabila kita ajak mengundi, dia kata masa zaman Jepun dulu susah lagi. Sekarang senang, dah boleh ke laut, boleh sembahyang, orang tak ganggu. Dia kira begitu saja. Dia tak faham politik tapi orang muda-muda faham dan bersama dengan kita. Pun begitu, Abdul Hadi berkata, golongan pengundi saluran 1 dan 2 itu perlu dipujuk supaya menyokong PN. Katanya, undi polis, tentera dan pegawai sekarang menang. Masalahnya undi saluran 1, saluran 2. Yang ini golongan tua boleh dipujuk-pujuk. Kalau tak sokong PM, buang masa tak payah pujuk, biarkan sahaja. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata PRK Kemaman kali ini sangat penting untuk menolak UMNO. Katanya ini kerana UMNO yang bertanding kini adalah UMNO yang bergabung dengan DAP dan PKR. UMNO yang meninggalkan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Ini kena ingat, orang UMNO kena tahu. Kena tahu UMNO yang ada ini berpakat dengan PKR, yang liberal, yang menjalankan negara. Kita kena jatuhkan dan kalahkan. Untuk rekod, PAS pernah 3 kali bekerjasama dengan DAP dalam pakatan politik menghadapi pilihan raya umum pada 1999, 2000 dan 2013. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyifatkan parti lawan kini berasa terancam dan cuba memikat ahli parti itu selepas melihat Perikatan Nasional semakin mendapat sokongan. Dia memberi gambaran tersebut semasa ucapan perasmian Perhimpunan Agung Tahunan Sayap Serikandi, Armada Serikandi Muda dan Bersekutu Bersatu kelima di ICC Shah Alam. Susulan 4 ahli parlimen parti itu bertindak menyatakan sokongan kepada kerajaan. Katanya ketika Bersatu semakin mendapat perhatian dan sokongan, musuh mula merasa resah. Dalam kalangan kita telah mula didekati, dipujuk rayu, cuba disunting agar Bersatu dilihat lemah dan longlai. Ada dari kalangan kita yang sentiasa lupa, musuh politik hanya mendekati apabila kita dilihat sebagai trik atau ancaman kepada kekuasaan mereka. Tambahan lagi, setiap ahli perlu berusaha memperkasakan parti dan berusaha menarik keahlian baru. Selain merangka program yang bersesuaian dengan perjuangan parti, ahli-ahli turut disuruh taat dan setia kepada Presiden Muhyiddin Yassin. Katanya, ketaatan dan kesetiaan kepada si Presiden mesti sentiasa tertanam dalam diri kita.
Dalam setiap tutur kata dan perbuatan sebagai ahli parti, hubungan dan sensitiviti dengan sesama rakan dalam parti-parti komponen juga hendaklah sentiasa dijaga. Faizal turut menegaskan pihak lawan cuba menakutkan pengundi bukan Melayu dengan memainkan naratif dengan mempamerkan pemerintahan berasaskan Islam sebagai ekstremis dan mempromosikan keganasan. Katanya sejurus Perikatan Nasional berjaya memenangi 74 kerusi semasa PRU14. Pihak lawan mencipta ungkapan seperti pemerintahan Taliban serta gelombang hijau. Katanya saya suarakan masalah Islamofobia, terutama stigma yang menggambarkan pemerintahan berasaskan Islam sebagai ganas. Kata-kata seperti ekstremis, zaman gelap, tidak progresif yang dikaitkan dengan kepimpinan Islam amat menyinggung perasaan. Stigmatisasi Taliban dan gelombang hijau ini amat berbahaya kerana ia membandingkan kebencian perkauman. Dalam jangka masa panjang, ia tentu akan lebih berbahaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Ninggiri, Muhammad Azizi Abu Naim kekal menyokong kerajaan negeri di sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan pada Rabu. Beliau yang juga ahli Parlimen Gua Musang berkata, pendekatan itu berbeza dengan tindakan yang dilakukan di peringkat pusat dengan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, setakat ini saya tidak membuat permohonan untuk tukar tempat duduk. Saya menunggu keputusan parti. Pada masa sama, saya masih belum dipanggil oleh jawatan kuasa disiplin parti. Menurut beliau, cuma pertemuan secara peribadi sahaja bersama Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Muhammad Azizi memberitahu sepanjang persidangan, beliau tidak membangkitkan perkara-perkara yang bercanggah dengan kerajaan negeri. Beliau menghormati tindakan kerajaan negeri yang memberi ruang kepadanya untuk bertanding pada pilihan raya negeri lalu. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasannya terbela selain terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan infrastruktur. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bertitah pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bukanlah satu kenaikan pangkat, namun tambahan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan masa dan tenaga sebagai ketua negara. Sultan Ibrahim bertitah keutamaan baginda bukan untuk menjaga kepentingan politik 222 wakil rakyat, namun sebaliknya 33 juta rakyat Malaysia yang akan menjadi kepentingan dan keutamaan baginda. Titah baginda, saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu semasa di Pasir Gudang, iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci-mencaci, menabur fitnah dan memecahkan perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sehubungan itu, saya menitahkan dan menyeru semua pemimpin bertolak ansur dan hormat menghormati di antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar sebelum ini dilaporkan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, pelantikan selama 5 tahun itu berkuat kuasa 31 Januari 2024. Pada 3 November 2016, Sultan Ibrahim dilaporkan bertitah virus perpecahan yang datang ke negeri ini berpunca dari parti politik baru dan ahlinya yang menjadi penyebar sehingga menghantam kerajaan serta menghasut rakyat membenci pemimpin. Apabila rakyat dijangkiti virus itu, kehidupan rakyat dan kemakmuran negara akan musnah kerana ia amat berbahaya dan sukar diubati. Titah baginda ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya, lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu diberikan persamaan seperti Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana tindakannya yang menegakkan dasar tidak langsung membantu parti itu dari menjadi lebih baik. Menurut seorang ahli amanah yang memberitahu media, penolakan besar-besaran itu adalah disebabkan Muhammad atau lebih dikenali dengan panggilan Mak Sabu terus menyalahkan ahli yang menolaknya. Ketegangan ini semakin kuat apabila Parti Amanah akan mengadakan pemilihan parti itu bulan depan dan dicabar oleh naib presidennya Dr. Mujahid Yusof Rawal untuk jawatan tertinggi parti itu. Menurut sumber dalaman parti berkenaan, Mak Sabu dilihat tidak langsung mendengar suara akar umbi parti dalam menjalankan urusan partinya dan hanya mendengar suara dari pembodik sekelilingnya. Katanya, sikap Abang Mat Sabu seperti perangai Hadi Awang dan dia tidak ada panduan yang baik untuk terus jadi presiden. Kita tolak bukan sebab benci Abang Mat, tapi kita tolak sebab kita tidak mahu lagi wujud presiden macam Hadi Awang dalam Malaysia. Dalam pada itu, seorang lagi pemimpin amanah peringkat negeri memaklumkan bahawa seluruh pemimpin parti di peringkat negeri pimpinannya menolak kepimpinan Mak Sabu. Dakwanya Mak Sabu kini sedang bersungguh dalam menjalankan penyusunan kepimpinan di peringkat nasional untuk membantunya menang dalam pemilihan akan datang. Katanya dia Mak Sabu memang mencatur pun di peringkat nasional nampaklah dia sedang menyusun orang untuk mengundi dirinya dalam pemilihan nanti. Benda ini tidak bagus dalam membawa hala tuju parti.
Kita pun tak faham kenapa dia Mat Sabu sibuk sangat nak jadi presiden lagi. Kita dah bosan dengan apa yang dia buat pada parti. Parti akan terus menguncup dan tidak akan berkembang kalau dia masih memimpin parti. Untuk rekod, Mat Sabu juga merupakan Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan, sudah 2 penggal menjadi Presiden Parti Amanah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengemukakan surat tuntutan kepada Ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail dan portal Harakah Daily dengan memberikan tempoh 48 jam supaya menarik balik artikel yang didakwa memfitnahnya. Ahli Parlimen Nimbung Tebal itu mengemukakan surat tuntutan itu melalui firman guaman Ketuan Ibrahim dan Fuadah berhubung artikel disiarkan Harakah Daily bertajuk Ajaran Siapa Tidak Boleh Takbir di Sekolah yang diterbitkan pada 6 November lalu. Artikel terbabit berhubung kononnya terdapat arahan oleh Menteri Pendidikan supaya takbir dan bacaan doa kunut nazilah tidak dibenarkan ketika penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah seluruh negara. Fadlina menuntut Zulkifli dan Harakah Daily dalam tempoh 48 jam daripada penerimaan surat terbabit untuk menyiarkan penaikan balik artikel itu dalam semua platform mereka dan memohon maaf tanpa syarat seperti yang diluluskan peguam. Mereka juga dituntut memberikan aku janji dan jaminan bertulis untuk tidak akan menyebarkan apa-apa pernyataan fitnah terhadap Fadlina serta membayar ganti rugi RM500,000 bagi kecederaan terhadap reputasi dan nama baik Menteri terbabit. Jika gagal memenuhi tuntutan itu, Fadlina menerusi peguam akan meneruskan tindakan undang-undang tanpa notis selanjutnya. Surat tuntutan terbabit menyatakan Fadlina menegaskan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia atau beliau sendiri tidak pernah mengeluarkan sebarang bentuk larangan untuk membuat bacaan kunut nazilah atau takbir bagi sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah seluruh Malaysia. Jelas surat itu seperti ditegaskan dalam sidang Parlimen bertarikh 2 November lalu. Sambutan Minggu Solidariti Palestin yang antaranya untuk mendidik anak-anak di sekolah dengan nilai kemanusiaan dan pendidikan kedamaian seharusnya disambut berdasarkan corak latar belakang sekolah yang bersifat dinamik dengan pelbagai kepercayaan masing-masing. Katanya ia adalah terserah kepada guru di sekolah berkenaan untuk menentukan cara yang terbaik bagi sambutan kerana Kementerian Pendidikan percaya bahawa hanya guru lebih mengenali dan memahami latar belakang sekolah masing-masing. Anak guam kami seterusnya menyatakan bahawa kenyataan berkenaan menjatuhkan reputasi beliau dan nama baik Kementerian Pendidikan Malaysia pada pandangan seluruh rakyat Malaysia yang mana beliau disifatkan sebagai seorang penipu yang tidak jujur dalam beragama, membuat keputusan yang berbolak-balik dan tidak boleh dipercayai kerana tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Anak guam kami secara jelas sudah dilabel sebagai munafik yang dapat difahami dalam kalangan orang Islam sebagai seorang yang disebut fasik atau jahat di dalam Al-Quran kerana berpura-pura menunjukkan keimanan. Jelas surat tuntutan itu lagi, kenyataan berkenaan juga sama sekali tidak menggambarkan situasi sebenar berkenaan pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin yang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa tuduhan ke atas 2 bekas pegawai kanannya berkaitan kes unsur nadi bumi di mahkamah semalam dibuat kerana kecenderungan politik. Katanya perkara itu dapat dilihat apabila namanya turut ditulis dalam kertas pertuduhan membabitkan bekas setiausaha politiknya Muhammad Hilmi Abdul Wahab di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Menurutnya, nama Muhammad Sanusi Makno sepatutnya tidak ditulis dalam kertas pertuduhan itu kerana Muhammad Hilmi berkhidmat kepada Menteri Besar Kedah dan bukannya kepada beliau secara peribadi. Katanya ada dalam kertas pertuduhan tulis nama saya. Saya rasa ini pendakwaan kecenderungan politik. Kenapa tulis nama saya dalam kertas pertuduhan? Saya tidak ada sangkut paut. Tengok kertas pertuduhan ada nama saya. Tulis setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah tak apa. Tapi tulis bekas setiausaha politik kepada Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, kenapa tulis nama saya? Sebab itu saya kata ini kecenderungan politik. Bubuh jawatan sudah sebab dia Muhammad Helmi bukan setiausaha politik Muhammad Sanusi. Jawatan dia setiausaha politik Menteri Besar Kedah. Tak patut tulis nama saya, main politik apa sampai ke situ. Isnin lalu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sobri Osman dan Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di mahkamah selepas disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan kegiatan pelombongan REE di Kedah. Mengulas lanjut mengenai pertuduhan ke atas 2 pegawai terbabit, Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri berkata, kedua-dua mereka kini berpeluang membersihkan nama di mahkamah selepas ini. Seorang ahli parlimen dari PAS memberitahu terdapat sesetengah produk tidak boleh diboikot kerana hanya syarikat pengeluarnya memihak kepada Zionis Israel termasuk pengeluar kereta mewah Mercedes-Benz. Ahmad Fadli Syarif, Perikatan Nasional Pasir Mas bagaimanapun berkata, selagi satu produk itu boleh diboikot, maka adalah wajar untuk semua pihak memboikotnya. Namun tidak terkecuali kepada barangan keperluan seperti media sosial dan telefon bimbit. Katanya boikot ini kita buat dengan rasa hati. Kita laksana dengan kesedaran rasa hati kita. Ada perkara kita tidak mampu mahu memboikot macam penggunaan iPhone dan Facebook.
Tetapi apa yang kita boleh boikot, kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua dan jangan pelekeh orang yang melaksanakan boikot kepada barangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang sokong Israel. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap kenyataan ahli Parlimen Kampar, Chong Zemin di Dewan Rakyat menggesa pembangkang khususnya di Kelantan supaya tidak mengambilkan sikap pilih kasih dalam memboikot pihak yang menyokong Zionis Israel, termasuk tidak menggunakan kenderaan mewah Mercedes-Benz. Hal itu susulan Mercedes-Benz sebelum ini telah mendermakan wang sebanyak 1 juta euro kepada Israel. Beliau menyuruh pembangkang supaya memboikot semua perkara dan tidak tertumpu kepada produk-produk tertentu sahaja. Katanya kalau mahu boikot jangan cuba double standard. Mahu boikot semua. Contohnya Mercedes-Benz kira-kira 2 minggu lalu derma 1 juta euro kepada Israel. Saya mahu tanya kerajaan Kelantan, 14 buah kereta Mercedes-Benz masih mahu pakai atau tidak? Mahu boikot atau tidak? Kalau mahu boikot jangan double standard. Starbucks dan McDonald tidak mahu. Jadi Mercedes-Benz pun jangan pakai, duit sudah masuk Israel. Pada 16 Januari 2020, media melaporkan kerajaan negeri Kelantan mengakui membeli 14 kereta mewah Mercedes-Benz untuk kenderaan rasmi pimpinan kerajaan negeri termasuk Menteri Besar dan Esko. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah ketika itu berkata, pembelian kenderaan itu dilakukan sejak 2018. Bagaimanapun katanya pembelian kenderaan rasmi itu tiada kaitan langsung dengan peruntukan khas sebanyak 400 juta ringgit oleh kerajaan pusat, sebaliknya menggunakan duit kerajaan negeri.